ucap. Okey, video kali ni saya bukan nak takutkan kepada student IPTA maupun IPTS, dan paling penting sekali bukan nak takutkan kepada student yang akan datang pada bulan Mac ini. Okey, video kali ni saya nak share mengenai 5 kisah seram yang ada di IPT Malaysia. Okey, sebelum start saya nak ingatkan kepada anda yang lemah semangat, sila beredar daripada video saya. Bukan saya nak menghalau, takut nanti bila anda dengar anda teringat-ingat ataupun terbawa-bawa bila nak masuk universiti nanti. So saya tak naklah benda tu berlaku. Okey, kisah yang pertama ini berlaku di UiTM Melaka di Lendu. Kisah ini berlaku kepada seorang bekas pelajar iaitu Pika nama dia. Nama pendek dia Pika. Okay, Pika ni dia pergi ke luar bandar, dia gunakan kereta sewa dengan kawan dia. So dia ajak kawan dia seorang lah, dia dengan dia jadi 2 orang lah. Lepas dia orang pergi jalan-jalan semua tu, diorang pun nak serah kereta. Time tu waktu malam, nak serah kepada owner kereta tu lah, orang panggil pakcik. Lepas diorang dah serah kereta, pakcik tu kena ni lah hantar diorang balik ke kampus untuk senang pergerakan mereka. Sebab biasalah bila malam perempuan nak pergi ke mana agak bahaya sikit lah. Belum diorang gerak. Okay, saya ceritakan sikit kedudukan mereka. Okay, pakcik tu jadi sebagai driver. So yang kawan ni duduk depan, Pika ni duduk belakang. Okay, semasa dalam perjalanan lebih kurang dalam 10 minit macam tu, pakcik ditegur Pika. Pika, kenapa kawan-kawan yang sebelah tu diam je? Lepas tu Pika tu tanya balik pakcik, siapa cik? Depan saya ke? Tak, bukan, sebelah kamu je. Lepas tu si Pika tu memang terkejut lah kan. Kalau aku pun terkejut juga dengar macam tu kan. So yang kawan dia kat depan tu lagi lah diam membatu macam tu kan. Lepas tu Pika tu diam je. Okay, teruskan perjalanan. Okay, sampai dah depan pintu gate kampus tu, diorang get ready lah, mengatakan bahawa tak ada apa-apa berlaku lah, untuk cubakan kuat semangat lah. Tetapi untuk sampai ke hostel mereka semula, diorang kena lalu satu tempat ni iaitu Tasik Tun Fatimah. Okay, diorang pun teruskan perjalanan. Diorang teruskan jalan. Jumpalah satu pokok ini sebelum adanya jabatan Tasik Tun Fatimah. Pokok tu adalah pokok kabu. Lepas sikit pada pokok kabu tu, diorang terdengar ada suara lembut je panggil nama diorang. Yang nama seorang tu saya tak tahulah nama apa. Yang si Pika tu mungkin Pika memang wish, kalau aku pun tak kata apa lah kan. Mungkin hanya mampu fikir, dan yang kedua pun choice dia adalah aku lari lah. Tetapi si Pika ni, saya memang bangga lah dengan si Pika ni. Sebab apa? Dia ni buat pilihan untuk jalan laju saja. Dia ni tak nak lari, dan dia pesan pada kawan dia, jangan lari, jalan laju saja. Bila lari, automatik macam-macam benda yang akan berlaku apabila kita sampai kat hostel kita nanti kan. So dia ni cuba jalan laju dan buat tak ada apalah. Dan Alhamdulillah sampai juga ke hostel mereka, dan diorang mandi-mandi semua dan cuba lupakanlah yang aku ni tadi tu. So keesokan paginya diorang ceritalah kepada kawan-kawan diorang apa yang berlaku pada hari semalam tersebut. Kisah yang kedua ini membabitkan satu tarikh di mana tarikh tersebut telah mengganggu ramai pihak universiti tersebut. Tarikh tersebut adalah 10 Oktober dan juga berlaku di Universiti Perguruan Sultan Idris. Disebabkan satu tarikh tu je telah merungkaikan 2 kisah, di mana dua-dua kisah tu membabitkan student sajalah. Pergi pada kisah yang pertama, di mana kisah yang pertama ini telah diceritakan oleh bekas pelajar UPSI. Pelajar tersebut merupakan batch pertama dalam jurusan Diploma Muzik, di mana time tu dia buat satu rehearsal untuk final project dia. Dia buat rehearsal ni dengan kawan-kawan dia dalam satu panggung tu. Kalau kita tengok dah satu panggung tu bukan panggung wayang apa, panggung orkestra lah. Dia buat rehearsal tu waktu malam tau, dalam pukul 9.30 hingga 11.30 macam tu lah.
Apa yang saya faham tentang final project diorang ni adalah diorang nak buat style macam orkestra, di mana kalau kita tengok dekat dalam TV ke ataupun kita pernah melihat sendiri pun, first dia akan gelapkan lampu dalam beberapa second macam tu, dia akan cerahkan dekat pentas panggung tu lah. Masa diorang gelapkan lampu tu, ada satu kelibat berpakai baju t-shirt putih sekali lalu je dekat kawasan tempat duduk penonton. Tapi dia lalu kat sekitar tu, dia bau dia agak wangi lah, wangi semacam just lalu je lah, dia tak buat kacau ke kekecauan dekat dalam satu panggung tu ke tak, dia cuma lalu saja. Dan juga apabila dah dicerahkan lampu balik, ada satu penjemahan manusia berjantinakan perempuan dah, dia lalu juga dekat situ dan hilang tiba-tiba. Bila diorang tengok perempuan tu, diorang pun tanya, siapa perempuan tu kan, member kita kan. Dan sekali diorang tak nak benda tu kecoh berlarutan, diorang buat tak indah lah. Dan juga mereka juga dah difahamkan bahawa kawasan panggung tu merupakan kawasan tempat bunian, di mana tempat kawasan panggung tu merupakan laluan mereka ulang alik ke kampung bunian tu lah. Kisah kedua ini agak ringkas je, di mana libatkan seorang pasangan couple telah melakukan hubungan seks secara haram lah. Dan juga perempuan tu merupakan student, dia tu dah mengandung, and then lelaki tu tak bertanggungjawab. Lelaki tu saya difahamkan dia ni merupakan pensyarah, di mana buat lakukan hubungan seks, dia buat bodoh saja, dia tak mahu berkisah mengandung ke ada anak lagu mana pun, dia tak mahu ambil kisah. Bila perempuan tu dapat tahu lelaki tu tak mahu ambil kisah pasal dia rasa macam diri dia tak berguna dah, and then dia ambil keputusan untuk bunuh diri. Sebelum dia bunuh diri, dia dah selamat lahirkan seorang anak, tapi saya tak tahulah jantina lelaki ke atau perempuan. Dan juga hasil anak haram tersebut diletakkan dalam satu loker dan ditemui oleh pensyarah lain lah. Dan juga keadaan anak tersebut telah meninggal sebab ditinggalkan beberapa hari di situ. Dan apa kena mengena dengan tarikh tersebut, tarikh yang 10 Oktober tu, jelangnya 10 Oktober, tak kisahlah tahun apa-apa sekalipun, dia akan berlaku setiap tahun. Roh perempuan tersebut merayau-rayau mencari pensyarah lelaki manakah yang membuat hubungan dia dan tidak ambil kisah pasal dia. Sehingga kini pada 10 Oktober tu juga semua pensyarah, tak kisah lelaki ke perempuan, meminta dikosongkan tempat itu sebelum waktu maghrib. Kawasan tu tak silap saya tempat kawasan kaunselor dipanggil. Sorry, bukan kaunselor, kaunseleri. So kawasan kaunseleri tu banyak diganggu lah, diganggu oleh pensyarah. So sebelum maghrib diminta beredar sebelumnya berlaku yang tidak diingini lah. Kisah yang ketiga ini melibatkan sekumpulan pelajar UKM, di mana pada suatu malam tu diorang ni training silat. Lepas tu around pukul 11 malam itu baru habis training silat. Tetapi tempat berlatih silat tu dengan ke hostel orang agak jauh, agak letih lah lepas habis training silat. Nak jalan kaki ke hostel agak-agak dalam 2 kilo macam tu kan, jauh dia. So ada satu bas ni, di mana bas ni bas milik UKM. Bas tu berhenti kat betul-betul tepi diorang, and then diorang pun macam ada ni ke bas UKM buat operasi kan dalam pukul 11 ni. Sepatutnya pukul 11 ni dah tak ada dah bas operasi, sebab yelah bas UKM ataupun bas universiti lain-lain ni dia buat operasi untuk tertentu saja, macam pagi untuk menghantar pelajar ke ni lah fakulti masing-masing, ataupun ada event pada waktu malam, itu je. So diorang pun tanpa fikir panjang, diorang pun naik, sebab diorang fikir dalam fikiran diorang tu aku nak balik, aku nak mandi, aku nak minum sikit, aku nak tidur, tu je, aku tak ada fikir apa. So diorang pun naiklah bas tu. Tengah-tengah duk naik bas tu kan, pakcik driver tu tegur diorang, patutlah berani. Bila pakcik cakap itu kat diorang, diorang pun macam endah tak endah lah sebab penat kan. Tapi at the same time macam agak terkejut lah, tak adalah terkejut, macam membuat-buat kan, terkejut macam kenapa dengan pakcik ni kan.
So diorang pun naik, diorang duduk kat dalam bas tu. And dia, bila diorang duduk tu, diorang tengok sekeliling dalam bas tu kan, penumpang yang ada dalam bas tu semua diam. Dan diorang ni pandang ke depan je, tak ada tegur, tak ada apa, diam je. Dalam perjalanan nak ke college diorang ataupun ke asrama diorang ni, pakcik tu tanya, ada tak siapa-siapa nak pergi ke FUU, iaitu Fakulti Undang-Undang. Lepas tu pelik lah kan, kenapa nak pergi ke Fakulti Undang-Undang sedangkan fakulti tu hanya pergi waktu pagi saja. Mana ada orang belajar waktu malam kan, especially lah tengah malam ni, mana orang nak pergi. Lepas tu mereka pun jawab balik lah, tak nak lah cik. Yang had dalam penumpang tu kan, selain daripada diorang tu lah, diorang diam je, diorang tak menyahut apa-apa. Lepas tu pakcik tu cakap balik lah, ya ke tak nak pergi ke FUU? Sebab pakcik nak ambil barang ni. Wish, takkan tengah malam nak ambil barang, barang apa kan. Tapi yang peliknya diorang ni tak terkejut sangat, macam nak ambil barang apa kan. Diorang tak terkejut langsung. Diorang pun siap boleh tanya lagi yang apa ni, penumpang depan ni, weh kau nak pergi ke FUU tak? Lepas tu tanya lagi, weh kau nak pergi ke FUU tak? Yang penumpang tu sebenarnya bukan orang tau, dia makhluk tu lah, makhluk ciptaan Tuhan kan. Lepas tu pakcik tu teruskan perjalanan je lah ke college ataupun ke asrama diorang lah kan. Lepas tu Alhamdulillah sampai juga dekat destinasi yang diorang nak sampai tu. And then balik macam biasa, mandi-mandi, rehat-rehat kejap, tidur. Keesokan harinya diorang pun pergilah jumpa kawan, macam mana boleh di kelas kan tu, sembang dengan kawan pasal semalam tu kan. Diorang cakap, weh kau tahu tak, semalam kita orang ni dah habis silat. Yang peliknya ada lagi bas beroperasi dalam pukul 11 lebih ataupun pukul 11 tu. Aku pun pelik kan, macam tak nak naik, tapi dah sebabkan penat dan sebabkan malas nak jalan kaki jauh-jauh kan, aku pun naik lah kan. Lepas tu aku tanyalah penumpang, semua diam kan, pelik tu. Lepas tu pakcik bas tu siap tanya lagi, aku nak tak, korang nak tak pergi ni FUU? Lepas tu aku pun cakap tak nak lah kan, sebab pelik kot, takkan nak pergi FUU tengah malam, mana orang nak belajar tengah malam semua kan. So yang si kawan yang dengar tu lagilah seram sejuk ni. Kawan dia tu marah lagi kat dia, yang kau ni dah tahu bas tak operasi sampai pukul 11 ataupun 10 lebih macam tu, janganlah naik. Itu bukan bas, itu bukan penumpang yang kau tengok, yang tu bukan orang betul. Itu adalah bunian, kau tahu tak, dia bawa benda lain. Kau yang pergi naik tu kenapa? Sebaik Alhamdulillah, nasiblah kau tak kena apa ni, kena bawa ke tempat lain kan. Sebaiklah kau masih hidup dekat sini. Bila diorang dengar je member cakap macam tu, diorang terus wih serius kan. Macam benda tu bila kita dengar, bila kita lelaki yang kita dengar macam serius kan, macam benda tu macam akan main dalam fikiran kita kan. So itulah yang dikongsikan oleh pelajar UKM. Kisah yang keempat ini berlaku kepada seorang pelajar UNIMAP. Pada waktu tu dia nak siapkan FYP dia, iaitu Final Year Project, sebab nak akhir SEM lah kan. So dia tak fikir panjang, dia pergilah lab tu. Sebelum dia nak pergi lab, dia dah tahu dah kisah kejadian lab tersebut. Sebab lab tu pernah diceritakan bahawa ada seorang perempuan berbaju merah yang sering berkeliaran di kawasan lab tersebut tu lah. Tapi dia ni, dia buat bodoh lah, malas nak fikir kan. Sebab yang penting aku punya FYP siap. Tujuan dia pergi lab tu semata-mata dia dapatkan internet, bekalan internet ataupun wifi. Sebab dekat sana wifi dia lebih laju berbanding tempat-tempat lain lah, dalam universiti dia lah. So dia sampai je dekat lab tu, dia duduk dan dia buat kerja seperti biasa lah. Sambil-sambil dia buat kerja tu kan, tiba-tiba dia rasa nak terkencing. Bila dia rasa nak terkencing, dia pergilah ke tandas. Sampai je dekat tandas tu, dia tengok ke atas, perempuan tu tengah mencangkung, babe. Perempuan baju merah tu tengah mencangkung sambil duduk berjela lidah tu kan. Sambil berjela lidah tu, air duduk mintik-mintik dekat lantai. Lebih tak percaya lagi, dia nak settle juga dia punya hajat tu kan.
So dia pun nak baca secara lisan tak boleh sangat sebab dah tandas kot kan. So dia baca dalam hati lah kan. Bacalah ayat Al-Quran, benda lah, baca ayat kursi ke, ayat Al-Mulk ke apa kan, baca dalam hati semua. Bukanlah dia baca sambil nak settlekan tu kan. Dia settlekan dulu, lepas settle tu dia baca balik, and then dia jalan laju kan. Dia tak tengok dah benda tu kan. Dia jalan laju. Tapi bukan nak menuju ke lab, dia menuju terus ke hostel dia. Dia tinggal semua barang-barang assignment dia dekat dalam lab tu. So dia punya pemikiran dia apa? Lebih baik aku selamatkan diri aku daripada selamat aku punya barang-barang tu. Ada kalanya betul juga, tapi sayang lah kan bila kita tinggal kita punya projek dekat dalam lab tu. Alah, kita ni nak final year projek, betul tinggal macam tu kan. Tapi apa-apa pun bagus juga tindakan dia. Kisah kelima ini kita kembali kepada UiTM, tetapi tempatnya yang berbeza, iaitu UiTM Puncak Alam. Ada seorang student ni nama dia Hani. Dia ni nak daftar college untuk SEM 3. Dia ni nak daftar college dia bersama kawan-kawan dia lah. So dia tunggu kawan dia sampai 3 petang. Disebabkan kawan dia datang lambat sampai pukul 3 petang, so dia orang dapat rumah tingkat 9. Di mana tingkat 9 itu tingkat teratas sekali lah. So satu hari ni si Hani ini dia pergi beli barang, and then dia balik ke college semula. Memang agak lewat lah, lebih kurang jam 1 pagi macam tu. Dia sampai dekat kawasan sekitar lift tu. Dia tengok lah kiri kanan depan belakang kan, kok ada kawan-kawan dia nak naik sekali lift dengan dia ke. Dia tunggu. Dan sekali dia ambil decision dia naik lift seorang-seorang. Sebelum tu si Hani ni memang dia ada perasaan agak takut sedikit lah bila dia naik lift, sebab lift tu agak sempit sedikit, ruangan dia agak kecil. So macam anything happen akan berlaku dalam tu. So dia punya mindset dia macam minta adalah seorang ke dua orang ke naik sekali dengan dia kan. So dia pun macam mungkin tak nak tunggu lebih lambat lagi masa, dia naik lift seorang-seorang lah. Dia dalam lift, dia tekan button 9. Tekan button 9, lift tu bergerak lah. Dia bergerak naik tingkat 1, naik tingkat 2, and then naik ke tingkat 3, berhenti tingkat 3 tu. Si Hani tu dah rasa lega lah kan, sebab seorang naik sekali dengan dia ke. Nak tahu siapa yang naik dengan dia? Seorang perempuan bermuka pucat, and then pegang buku lusuh yang berdebu. Hani tengok makhluk tersebut, dia dah rasa menggeletar. Biasalah, walau aku takut juga. Dia rasa menggeletar apa semua tu. Tapi dia punya mindset dia adalah jangan kacau dia, jangan tegur dia, jangan buat apa-apa kepada dia. Sebab benda tu kalau kita tak kacau, dia takkan kacau. Itu je dia punya mindset. Lift tu tertutup balik. Bila tertutup balik, dia naik tingkat seterusnya lah, tingkat 4, 5, 6, 7, 8, 9. Time tu Hani dah rasa macam nak nangis, tapi dia tahan je sampai pintu lift terbuka tingkat 9. Dia pun cepat-cepat berjalan laju menuju ke rumah tu lah, rumah mereka. Jalan laju sangat nak menuju ke depan rumah dia. Tiba-tiba benda tu muncul kat depan rumah dia. Dia macam, terkaku lah tu kan. Kalau aku kan, dah aku ada kat depan lift tu, aku ada kat depan rumah. Betul-betul tambah lagi, dia ni perempuan. Memang rasa macam betul-betul kita pun lemas sangat, apatah lagi perempuan kan. Dia pun ambil keputusan, dia call kawan dia, suruh buka pintu rumah. Tapi dengan nada keadaan seperti biasa, nada biasa je. Masuk je rumah tu, kawan dia tegur, kenapa muka kau pucat tu? Betul, tak ada apalah, mungkin aku penat ke apa kan. Dia tak nak bagi tahu benda yang sebenarnya lah. Selang beberapa hari, ada satu malam ni dia bangun awal pagi, sekitar 2 pagi macam tu. Dia nak pergi ke toilet. Sebelum tu toilet dia ada 3. Yang pertama jamban duduk, jamban cangkung, dan yang pertama ni shower semua kan. So dia pilih jamban cangkung. Time dia pergi toilet tu, housemate dia semua tidur dah, tinggal dia seorang je. Sambil-sambil dalam jamban tu, dia terdengar bunyi heritan kaki. Hari tu pun dah rasa, yelah kan, rasa dudak-dudak semua tu. Apa dia dengar benda ni kan.
Lepas tu dia tengok lah dekat bawah pintu tu. Kau tengok tak pintu apa nama ni, bawah dia ada space untuk kita tengok kaki lah saja kan. Okay, dia tengok kat bawah tu, dia tengok bawah tu, tengok sikit tu, dia nampak sebelah lagi kaki normal, sebelah lagi kaki pucat, macam mayat duduk dalam tu lah, bilik mayat. Dia tengok bawah tu, dia naik balik kepala dia, dia diam. Cuba tunggu dalam beberapa minit kan, tu benda tu beredar. Tu dia tengok sekali lagi, ada lagi. Tu dia tengok kali kedua, dah tak ada. So dia cuba mempersiapkan diri. Lepas tu dia buka je, alhamdulillah tak ada apa. Dia masuk balik tidur dan kembali bila normal lah. Apa yang lebih mengagumkan lagi adalah Hani ni dah mengatakan bahawa jangan takut pada makhluk halus. Sebab apa? Bila kita takut, dia akan menguasai diri kita. Dan kita kena mindset bahawa dia pun makhluk Tuhan juga. So buat macam seperti biasa. Cuma saya dah berpesan pada awal lagi, pada masa dia naik lift, dia ni kalau kita kacau, dia akan kacau kita. Kalau kita tak kacau dia tak kacau kita. Itu je. Cuma dia nak lalu saja tempat yang dia duduk, itu je. Simpulannya adalah kita jangan takut untuk duduk sesuatu tempat. Kerana nak dipendekkan cerita, apa yang kita duduk sekarang ni semua ada benda tu, cuma kita tak nampak. So mindset kita adalah jangan fikir ataupun jangan pilih universiti, college ke ataupun mana-mana tempat yang kita nak belajar mengatakan bahawa bila kawan ni cerita seram lah, tak nak duduk. So jangan mindset kita adalah kita duduk je dekat situ, kita buat perkara normal seperti biasanya tu. Kita belajar. Sebab apa? Kita kan duduk selama-lama ni kat situ. Kita duduk sementara saja, paling lama pun 3 tahun kot. So janganlah anggap benda tu dipandang serius sangat. Sebab bila kita pandang serius, kita punya pemikiran kita dah lain. So itu saja dari saya. Okay guys, sampai di sini saja video kali ini. Dan terima kasih kerana menonton 5 Amazing. Dan jangan lupa like, share dan subscribe ya. Okay, bye.